Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita sambung kembali pelajaran akhlak. InsyaAllah pada hari ini anak-anak kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu sifat keras hati. Dalam bab sifat keras hati ini, kita akan lihat hari ini pengertian, dalil dan juga ciri-ciri orang yang keras hati. InsyaAllah. Baik, mari kita dengarkan dahulu dalil ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat keras hati ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Sadaqallahul azim. Surah Baqarah ayat 74 yang bermaksud, kemudian sesudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Baik, ayat Al-Quran ini menerangkan kepada kita bahawa hati kita ini, sekiranya kita tidak melakukan amal-amal ibadat yang baik, amal-amal ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Okey, baik. Okey, murid-murid, kita akan lihat pengertian sifat keras hati. Okey, jadi Ustaz nak kita sama-sama baca mengikut Ustaz, ya. Okey. Pengertian sifat keras hati. Sifat keras hati. Okey. Iaitu suatu sifat yang tidak mudah tunduk kepada arahan atau nasihat orang lain dan tidak mengaku kesalahan. Okey, baik. Okey, sifat keras hati ini adalah satu sifat yang tidak baik. Ia adalah sifat mazmumah. Sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sifat itu yang bermaksud sifat yang tidak mudah tunduk kepada arahan. Maksudnya dia tidak mahu menerima apa-apa jua arahan. Contohnya sekiranya kadang-kadang Ustaz bagi contoh yang mudah lah, ya. Kita dalam kelas ada ketua kelas kan. Ketua kelas suruh duduk diam ataupun suruh di tempat masing-masing. Kadang-kadang ada murid yang tak dengar, ada murid yang tidak nak ikut. Maksudnya dia keras hati. Itu yang maksud keras hati. Dia tidak mendengar arahan, ya. Ataupun nasihat orang lain dan tidak mengaku kesalahan. Orang yang keras hati ni kadang dia bersifat degil, dia sombong. Sebab apa? Dia tak mahu mendengar nasihat, kemudian dia tak nak menerima nasihat. Itulah orang yang bersifat keras hati ni. Okey, ya. Okey. Baik, kita akan tengok ciri-ciri orang yang keras hati. Jadi ikut apa yang Ustaz baca sama-sama. Pertama, merasa dirinya paling hebat. Sekali lagi, merasa dirinya paling hebat. Okey, bagus.
So yang pertama ni, dia rasa dirinya lah yang kuat. Dia rasa dirinya lah yang paling mulia. Dia tidak menganggap ada orang lagi hebat daripada dia. Ada orang lagi baik daripada dia. Itulah sifat orang yang keras hati ni. Okay, kedua, tidak mahu menerima kebenaran. Okay, bagus. Baik, yang kedua ni, dia tidak mahu menerima kenyataan. Dia tidak mengaku akan kesalahan dia. Kita kenal pasti bahawa dia buat salah. Dia buat silap. Tapi dia tidak mengaku kesilapan dia. Itu yang dikatakan tidak mahu menerima kebenaran. Sebab dia bersifat keras hati, jadi dia tidak suka akan menerima kenyataan. Baik. Ketiga, tidak mahu mengalah atau bertolak ansur. Contoh dia, cuba tengok gambar di bawah tu kan. Antara Ali dengan Abu. Dia berebut apa tu? Dia berebut buku. Masing-masing tak nak mengalah. Masing-masing tak nak bertolak ansur. Masing-masing kata, ini buku saya, ini buku aku, ini buku Ali. Dia kata, ini buku Abu. Jadi masing-masing ada sifat keras hati lah. Tidak mahu mengalah. Sepatutnya kalau dia berlembut hati, dia akan mengalah. Salah seorang akan mengalah. Ini contoh yang paling mudah ni, yang ada yang bagi kat bawah tu. Okey, baik. Baik, yang keempat, ikut Ustaz baca. Tidak berfikiran kritis dan tidak berpandangan jauh. Okey, bagus. Sekali lagi. Tidak berfikiran kritis dan tidak berpandangan jauh. Okey, baik. Maksud dia ialah dia tidak berfikiran yang baik. Dia tidak berfikir secara matang. Dia tidak memikirkan untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak memikirkan yang ke arah kehadapan. Contoh, kalau nak pandai, kena usaha. Kalau nak berjaya, kena usaha. Tetapi dia tidak mengamalkan sikap itu. Dia sekadar, dia tak usahalah. Jadi kalau tak usaha, boleh ke nak pandai? Tidak. Kalau tak usaha, boleh ke kita berjaya? Tidak kan? Contoh lain, contohlah kalau kita nak makan. Makanan ada di hadapan kita. Kita tengok je makanan tu. Boleh ke kenyang? Tidak kan? Mestilah kita ambil makanan tu guna tangan ataupun guna sudu untuk kita makan. Jadi kalau dia bersifat keras hati ni, dia tidak berfikiran yang ke hadapan. Dia tidak fikir yang untuk nak lebih memajukan diri dia. Okey. Kelima, tidak mendengar nasihat orang lain. Okey, sekali lagi ikut saya baca. Tidak mendengar nasihat orang lain. Okey, bagus. Okey, yang kelima ni, dia tidak menerima nasihat. Dia tidak mahu mendengar teguran. Apabila orang tegur, apabila orang bagi nasihat, dia tak nak dengar. Dia tak mahu ikut. Dia tak dengar arahan. Jadi itulah sifat orang yang keras hati. Kalau dia seorang yang berlembut hati, sudah pasti dia akan sentiasa mendengar apa jua orang nasihat. Dia sombong lah tu. Orang yang sombong ni memang tak nak dengar nasihat. Jadi tabiat keras hati ni bagi Ustaz, kita hendaklah jauhi, supaya apabila nak menjadi anak yang soleh dan yang dihormati dan dipandang mulia, maka kita kena jauhilah sifat-sifat yang tidak baik ni, khususnya sifat keras hati. Okey, baik. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz mohon maaf sekiranya ada kesilapan, kesalahan sepanjang tutur bicara Ustaz tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.